Assalamualaikum. Nama saya Suryanita binti Siddiq. Nama saya Muhammad Zuddin bin Ruslan. Saya Nurhayati binti Abdul Majid. Saya berasal dari Shah Alam. Saya daripada Kota Baru, Kelantan. Berasal daripada Sabah. Dan selama pandemik COVID melanda hari itu, saya bertugas sebagai seorang tukang jahit PPE. Saya bekerja sebagai rider GrabFood. Dan saya salah seorang sukarelawan untuk COVID-19. Bagaimana anda tahu mengenai wabak COVID-19? Okey, seperti semua sedia tahu, kita dapat tahu tentang berita COVID-19 ni di media semasa, TV, televisyen, radio dan juga media sosial lah. So, masa around bulan 12, masa tu wabak ni tersebar kat China. Masa tu tengah bising lah, udara satu negara. Saya fikir, alamak, kalau tersebar kat sini macam mana kan? Saya macam, tak kot. Saya harap yang baik dah kan, sebab nak kerja. Macam tu lah, saya tahu more tu pada Twitter lah, saya tahu pasal benda ni. First saya tahu mengenai COVID-19 ni awal bulan Februari. Di mana saya pertengahan bulan Januari tu saya sepatutnya pergi ke Phuket, Thailand, tapi disebabkan di Thailand semasa tu dah ada kes COVID ni. So saya membuat keputusan untuk batalkan planning dan start research mengenai COVID ni lah. Apakah perasaan anda ketika PKP diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri? Perasaan takut. Nombor 2, risau sebab kita tak boleh keluar cari makan. Sebagai rider, masa saya dengar benda tu, terkejut juga sebab terfikir kalau orang tak kerja, macam mana dia orang nak dapat duit. Lepas tu nak order kita orang akan expect order pun berkurangan lah benda ni. And mengharapkan bantuan pun masa tu bukan semua terus dapat. Masa diumumkan tu of course takut, dan saya rasa memang semua rakyat Malaysia pun takut. Ya, dalam masa yang sama kita kena patuhlah SOP yang disediakan Kementerian Kesihatan. Bagaimana anda mendapat idea untuk memberikan bantuan kepada Barisan Harapan? Time PKP hari tu, duduk rumah lama, jadi kita macam terfikir macam-macam idea macam mana nak bantu Barisan Harapan, orang-orang yang dah terputus bekalan makanan, mata pencarian, semua macam tu. Tapi kita masa tu pun kita tak dapat akses dekat barang-barang yang diperlukan oleh mereka. Ada juga terfikir mula-mula nak bantu buat face shield yang plastik tu, tapi macam mana nak dapat bahan plastik tu sebab kedai tak buka. Tiba-tiba idea tu datang bila saya ada kumpulan kawan-kawan dari sekolah yang rapat dan bercerita macam mana kita nak bantu. Kalau ada apa-apa bantuan, kita akan share among the group members. Once saya dapat order hantar ke hospital, so eventually saya dah tahulah itu frontliner. So saya sebagai rider pun saya dah sanitize bag saya, pakai mask apa semua. Macam mau tu kadang saya letak kat front desk hospital tu, saya kata kat situ sebab tak nak face to face. Masa perasaan tu saya rasa macam mau tu kesian sebab diorang muka masa tu memang jelas lah letih sebab kes meningkat. Diorang pun macam ada yang sampai saya tengok tidur kat lobi. Okey, macam mana saya dapat idea ni? Sebenarnya secara kebetulan kawan saya up status WhatsApp, semoga dipermudahkan segala urusan untuk esok. Saya just reply dekat status dia, besok ada apa? Dan dia cakap kita ada agihkan makanan kepada ratusan orang. So saya cakap time tu, perlukan bantuan ke? Dan dia kata boleh je. So esoknya tu saya datang untuk menjadi sukarelawan lah. Okey, Kembara Kitchen ni adalah catering di mana bila diorang mendapat profit dan diorang daripada profit tu diorang memang bayar kepada staff permanent diorang untuk menjalankan aktiviti charity macam ni lah. Frontliner yang Kembara Kitchen salurkan kepada Hospital Sungai Buloh, HUKM, polis, bomber,
masa PKP dijalankan? Kenapa anda mengambil keputusan untuk membantu mereka? Okey, cerita dia macam ni. Salah satu daripada kawan saya tu, nama dia Sakinah. Dia cakap, ada siapa-siapa tak nak jadi volunteer untuk jahit PPE. Jadi, keputusan yang saya ambil masa tu, saya tak fikir 2-3 kali dah. Rasa meluap-luap, tak ada fikir 2-3 kali dah. Terus cakap, okay, yes. Sebab Alhamdulillah saya pun ada sikit lah skill yang untuk menjahit tu. Jadi saya join. Ada doktor yang interview dan diorang akan telefon dulu tanya kita pasal ada tak gejala simptom-simptom yang berkaitan COVID. Jadi baru boleh datang ke tempat-tempat stesen. Diorang panggil stesen-stesen jahit tu ada dalam 4 ke 5 stesen. Jadi saya stesen yang di Mahsa College. Setiap volunteer ada jadual masing-masing. Ada yang buat keputusan untuk jahit setiap hari. Ada yang buat keputusan nak jahit on the weekend, hujung minggu sahaja. Macam saya decide untuk jahit pada hujung minggu sahaja. Kalau ramai sangat untuk satu hari tu, kita akan, diorang akan bahagikan kepada 2 grup. Average untuk setiap hari, satu-satu tim dalam 50 ke 100 PPE. Datang daripada pelbagai kaum. Lepas tu usia pun ada yang paling muda saya rasa awal 20-an. And yang paling berusia ada yang dan dah bersara. Dan yang paling penting ending dia runner. Runner ni saya kenal, nama dia Siva dengan Sedu. Diorang ni memang friendly. Setiap hari mereka akan kumpul semua PPE dan diagihkan kepada Hospital Sungai Buloh, kemudian ke beberapa klinik-klinik kesihatan di sekitar Lembah Kelang. Jumlah keseluruhan tak silap saya mencapai 13,000. Kenapa saya mengambil keputusan ni, moto saya macam utamakan dia orang. Kalau order yang menyebab GrabFood hantar ke hospital tu means frontliner lah tu. Saya akan cepat lah. Kalau kadang kat kedai makan tu saya suruh dia orang rush. Time tu PKP dan bagi saya happy untuk dapat menyalurkan tenaga, masa bagi frontliner yang memerlukan. Apakah rutin harian anda ketika memberikan bantuan tersebut? Okey, jam 9 pagi biasanya sudah ada di stesen. Jadi bila di rumah tu, rutin pertama kena mandi dululah. Okay, dah mandi semua. And saya selalunya akan mengenakan baju hujan. Dalam saya pakai satu layer. Lepas tu dekat luar tu saya akan pakai another layer of baju hujan. Kita nak kurangkan risiko bergejala. Setiap hari saya akan make sure ada uncang kecil, ada wet tissue, ada hand sanitizer dengan mask as extra. Makanan biasanya organizer akan sediakan makanan pre-pack. Akan sentiasa menjaga jarak 1 meter. Lepas tu bila balik rumah, perkara pertama sekali sebelum masuk kereta, saya kena spray diri saya. Jadi kena make sure bersih lah. Lepas tu sebelum masuk rumah, saya akan make sure anak dan suami pun tak ada sambut saya di depan pintu. Jadi saya akan terus ke toilet bahagian luar untuk mandi, bersihkan diri saya. Dan saya akan make sure baju yang saya pakai pada hari tersebut, saya terus masuk washing machine dan terus basuh. Saya akan start awal pagi lah, dalam pukul 8, pukul 9, walaupun masa tu tak ada order sangat. Saya still buat lah sebab akan ada order pada frontliner, so saya akan pergi. Masa jumpa frontliner tu, saya selalu bagi courage kat dia orang. Saya kata jangan putus asa, benda ni kita boleh menang lawan benda ni. And balik tu kalau saya ikut time PKP, masa tu dia kata pukul 8 Pukul 8, pukul 7.30 tu saya memang terus balik. Rutin harian saya dan kawan-kawan sukarelawan yang lain tak tentu. So macam kalau dekat store tu, kita akan biasa bila barang sampai ke store, dan kita akan pindahlah daripada kenderaan ke store. Dan kalau bahagian pack pula, kita dah ada list untuk keluarga-keluarga yang memerlukan. Kita ada sediakan beras, minyak, telur, tepung, sayur. Untuk bahagian masakan pula yang kita hantar
direct ke frontliner. Biasanya untuk pagi, breakfast, lunch dan dinner. Dan kalau untuk bulan puasa pula, kita memang sediakan untuk frontliner berbuka puasa dan juga sahur. Kami mengagikan lebih kurang 1,000 dalam sehari, tapi pelbagai tempat lah. Apakah cabaran yang paling sukar ketika itu? Cabaran yang paling sukar pada masa tu, salah satu dia travelling lah. Travelling sebab ada banyak roadblock, walaupun ada surat pelepasan daripada Hospital Sungai Buloh, tapi kami kena make sure dalam satu kereta tu memang kena seorang-seorang lah. Cabaran kedua adalah untuk make sure yang kita sentiasa bersih dan selamat bila balik ke rumah jumpa keluarga selepas setiap kali pulang daripada proses menjahit PPE. Masa tu walaupun kita orang expect order sikit, tapi actually order banyak. Itu satu sukar sebab demand tinggi, and kadang-kadang satu masa tu saya dapat 2 order, and tempat pula bukan dekat-dekat, dia jauh. So kena hantar sini, kena hantar situ. And dalam perjalanan nak hantar tu, benda tu jumpa roadblock. Kadang-kadang saya jumpa satu perjalanan tu saya jumpa 3-4 roadblock. Masa jadi makin lambat. Kita orang polis pula nak check satu-satu rider. So benda tu je lama lah. Ada yang satu perumahan ni dia tak bagi kita orang naik atas. So tinggal je kat lobby ke, suruh customer turun ke apa. Saya call lah customer. Tapi ada kat customer ni dia macam tak faham tau. Dia suruh kita orang naik. So macam alamak nak macam mana Saya pun macam call Grab Center lah. Call Grab Center, dia pun kata untuk keselamatan apa semua letak je kat lobby tu. Lepas tu call customer, bagi tahu customer pasal SOP ni. Lepas tu okey lah. Bila barang diorang nak stok untuk diorang nak tambah stok, itu memang banyak lah. Kalau macam beras tu berkampit-kampit lah beras. Semasa kita menyediakan makanan tu, kita kena pakai mask. Seperti yang kita tahulah, kalau dalam kitchen tu memang panas lah, tapi sebab kita perlu mematuhi SOP yang dah disediakan, so kita hadapi je lah. Apakah perasaan anda sepanjang memberikan bantuan? Semasa menjadi sukarelawan tu gembira. Salah satunya sebab dapat jumpa orang kat luar lah. Lepas tu kita rasa gembira sebab kita dapat memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga dan masa kepada frontliners kita, hero-hero negara kita pada ketika itu. Perasaan selepas menjadi sukarelawan tu adalah perasaan satu kepuasan, macam finally dah rasa yang kita ni telah memberikan sedikitlah sumbangan kepada negara pada ketika itu. Sebelum memberikan bantuan tu perasaan tu berdebar sebab saya takut saya pembawa virus. Sebab saya dari luar nak pergi ke, mostly kalau nak pergi ke hospital tu lah, saya tak nak frontliner pun terkena virus ni. And semasa memberikan makanan ni, bantuan ni yang dia orang order, perasaan tu still rasa lah, alamak, macam mana nak bagi depan-depan ke. Sebab saya pun fikir macam nak bagi courage kat dia orang. Kadang-kadang ada yang dia orang memang tak sempat pun jumpa saya, dia suruh tinggal kat lobby ke apa sebab dia memang busy. Lepas tu selepas tu memberi bantuan tu, saya rasa bangga juga lah, sebab masa tu saya pun dah bangga sebagai saya frontliner, and lepas tu saya membantu pula frontliner yang lain. So benda tu macam saya bangga lah sebab saya boleh tolong. Okey, sebelum tipulah kalau saya cakap tak takut. Kalau frontliner sendiri boleh risikokan diri diorang, why not saya buat perkara yang sama. So semasa menjalankan bantuan pula, perasaan tu memang happy, dan saya banyak sangat kenal orang yang berbilang bangsa. Di situ saya dapat tambah kenalan lah. Okey, selepas pula macam sekarang ni, of course lah kita rindu kan, sebab hampir berapa bulan kita bersama kan dengan Kembara Kitchen. Sekarang dah kembali kepada asal, so rindulah sebenarnya. Adakah anda menganggap diri anda sebagai hero negara juga?
Sebab saya rasa sumbangan yang saya berikan setakat itu adalah terlalu kecil. Kalau dibandingkan dengan rakan-rakan seperjuangan sukarelawan yang menjahit PPE setiap hari tanpa jemu, memberikan komitmen 100% tu, dan juga kalau saya bandingkan dengan frontliners kita yang lain. Nak kata hero saya rasa tak lah, sebab ini memang kerja saya. Kalau nak kata hero, saya rasa selayaknya bagi kat nurse, doktor apa semua tu lah, sebab dia orang yang buat bertungkus rumus ni, nak kawal COVID ni, kawal pesakit lagi, bagi nasihat apa semua. Sebab saya kerja just hantar makanan je. So saya tak rasa diri saya hero, saya just rasa part of society lah. Sebenarnya hero tu taklah, sebab perkataan hero tu sendiri besar maknanya. So bagi saya cukup saya dapat menyumbangkan dari segi tenaga, masa dan apa yang termampulah untuk negara kita. Apakah pengajaran yang anda dapat sebagai rakyat Malaysia dalam menangani wabak ini? Pengajaran dia. Nombor 1, jangan degil. Ikut SOP. Sebab selama ni kita kadang-kadang pun kita nak langgar arahan. Itu nature of some people kan. Arahan yang dikeluarkan tu nak tak nak kena ikut juga. Itu membuatkan kita sebagai rakyat Malaysia menjadi seorang rakyat yang lebih berdisiplin dan mengikut arahan lah. Persiapan kita menghadapi waktu-waktu kecemasan. Maksudnya daripada segi keuangan, daripada segi inner peace kita. Sebab biasanya bila kita dah duduk rumah terlalu lama, kadang-kadang ada gangguan-gangguan perasaan yang melanda, kerisauan. Jadi benda-benda tu antara pengajaran yang kita kena cari untuk lebih rasa content dekat diri kita sendiri. Kena dengar lah apa nasihat KKM apa semua tu. Dia kata jangan keluar rumah, pakai mask, selalu pakai mask, selalu sanitize tangan. So saya fikir macam pengajaran saya dapat ni kena selalu berhati-hatilah, sebab benda ni kita tak jangka. Sebelum ni kita main, kalau kita pergi mana-mana, kita macam tak risau pasal kebersihan. Kita main pegang di mana-mana. Bila terjadinya wabak ni, sedikit membantu kepada semua orang untuk lebih menjaga kebersihan. So kita boleh nampaklah sebenarnya sifat murni dalam setiap individu tu ada. Kita akan jumpa sifat tu bila kita melakukan sesuatu yang baik. Apakah pesanan anda kepada rakyat dalam bersama membantu menangani wabak ini? Okay. Stay safe, sentiasa ikut semua SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Sebab kesian semua frontliners kita kan, bukan untuk kepentingan mereka tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Malaysia bersama. Lepas tu kita kena bersama-sama menangani wabak COVID ini dan jangan selalu menuding jari, menyalahkan sesetengah pihak atas apa-apa yang terjadi atau bakal terjadi. Risiko untuk gelombang ketiga ni tinggi, so pakai mask, selalu sanitize tangan. Kalau boleh, jangan percaya pada info-info yang tak sahih. Sayangi diri, keluarga, negara, sebab kalau kita tak jaga, siapa lagi nak jaga? Patuhi SOP yang dah ditetapkan, juga jaga penjarakan sosial. #kita jaga kita. Ingat,